Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wana Syafiqah Hanim binti Wan Imran. Nombor ID KBJ 2008106335. Assalamualaikum, nama saya Nur Anisa binti Muhammad Zamri, KBJ 2008108337. Assalamualaikum, nama saya Tasnim Zulaikha binti Abdul Rahman, KBJ 2008106006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Haikal bin Abdul Rahim. Nombor ID KBJ 2008101447. Kami dari Seksyen 11 akan menerangkan tentang pegangan agama Islam yang mengandungi akidah, akhlak, sirah dan ibadah. Hari ini saya akan menerangkan mengenai akidah. Pengenalan bagi akidah. Akidah dari segi bahasa bererti simpulan iman ataupun pegangan yang kuat atau satu keyakinan yang menjadi pegangan yang kuat. Akidah juga dari sudut istilah ialah kepercayaan yang pasti dan keputusan yang muktamad, tidak bercampur dengan syak atau keraguan pada seseorang yang berakidah sama ada akidah yang betul atau sebaliknya. Akidah Islam ialah kepercayaan dan keyakinan terhadap Allah sebagai Rabbi dan Ilah serta beriman dengan nama-namanya dan segala sifat-sifatnya, juga beriman dengan adanya malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhirat dan beriman dengan takdir Allah sama ada baik atau buruk, termasuk juga segala apa yang datang dari Allah. Seterusnya, patuh dan taat pada segala ajaran dan petunjuknya. Oleh itu, akidah Islam ialah keimanan dan keyakinan terhadap Allah dan Rasulnya serta apa yang dibawa oleh Rasul dan dilaksanakan dalam kehidupan. Akidah sebenar adalah akidah yang berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh itu, setiap umat Islam wajib mengetahui, mempelajari dan mendalami ilmu akidah supaya tidak berlaku perkara yang membawa penyelewengan. Akidah berkait rapat dengan rukun iman. Rukun iman, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Umar ibni Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa di dalam pertemuan malaikat Jibril dengan Rasulullah SAW di dalam sebuah majlis yang dihadiri oleh ramai sahabat-sahabat Rasulullah SAW, maka Jibril telah mengemukakan pertanyaan kepada Rasulullah SAW yang bermaksud, Jibril telah berkata kepada Rasulullah, kamu terang kepadaku mengenai iman. Maka jawab Rasulullah, iman itu ialah bahawa kami beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari kemudian, dan kamu beriman bahawa habuan dan peruntukan bagi kamu sama ada baik atau buruk adalah semua daripada Allah SAW. Maka Jibril pun berkata, kamu telah berkata benar. Jadi dari ayat Al-Quran dan hadis dapatlah disimpulkan bahawa iman itu ialah 6 perkara, iaitu yang pertama, percaya kepada Allah, yang kedua, percaya kepada malaikat, yang ketiga, percaya kepada kitab, yang keempat, percaya kepada rasul, yang kelima, percaya kepada hari kiamat, dan yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Kesimpulan bagi akidah secara keseluruhannya, konsep akidah amat mudah dipelajari dan difahami secara umum kepada siapa sahaja yang ingin mengamalkan akidah secara istiqamah ataupun secara berterusan. Secara tidak langsung juga masyarakat yang mengamalkan konsep akidah yang betul akan melahirkan sebuah negara yang tinggi ilmu, amal dan akhlaknya. Sekian, terima kasih daripada saya. Seterusnya, dalam refleksi ini saya akan menjelaskan tentang aspek ajaran Islam dari segi akhlak. Dalam mendefinisikan akhlak, Imam Al-Ghazali telah menghuraikan aspek epistemologi istilah dengan merujuk dua perkataan yang terhubung secara langsung dengan akhlak, iaitu al-khuluq dan al-haq. Al-haq merujuk gambaran zahir diri manusia, manakala al-khuluq pula gambaran batinnya. Kedua-dua gambaran itu memang wujud pada manusia kerana himpunan daripada komponen jasad yang hanya boleh dilihat menerusi mata kasar, manakala roh atau nafsu hanya boleh diinderai menerusi mata hati, iaitu al-basirah. Beliau menyatakan setiap satu memiliki keadaan dan gambaran sama ada buruk dan hodoh atau baik serta cantik, namun nilai nafsu atau roh jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan jasad. Menurut Imam Al-Ghazali, aspek roh mendefinisikan hakikat diri manusia, dan kerana kewujudan aspek itu juga manusia diberikan pelbagai taklif atau tanggungjawab.
Persoalan penting kepada akhlak berkait langsung dengan aspek roh atau nafsu, tidak dengan aspek jasadnya. Manusia umumnya tersasul apabila membuat pilihan, lalu memberikan tumpuan yang keterlaluan kepada aspek jasad seperti dimanifestasikan hiruk pikuk dunia kosmetik, hiburan dan sukan, hingga aspek roh diketepikan, justru aspek akhlak juga terabai. Kalau perbuatan elok dan terpuji dalam pandangan akhlak dan syarak, keadaan atau suasana diistilahkan sebagai akhlak baik. Namun kalau sebaliknya, ia dinamakan akhlak buruk. Jadi, menurut Imam Al-Ghazali, lebih merujuk kepada keadaan atau suasana dalam jiwa seseorang, bukannya laku perbuatan yang terpamir pada permukaan diri pelakunya itu. Oleh itu, kehidupan harian manusia Muslim perlu dihiasi nilai akhlak murni seperti yang diajarkan oleh ajaran Islam dalam setiap ruang kehidupan dirinya. Sekian, terima kasih. Saya akan menceritakan tentang bagaimana kedatangan Islam ke alam Melayu. Islam telah sampai ke alam Melayu seawal abad ke-13. Kedatangan Islam ke tanah Melayu boleh disaksikan dengan penemuan batu bersurat Terengganu yang bertarikh 1212. Perkembangan Islam di tanah Melayu semakin berkembang dengan kemunculan Kesultanan Melayu Melaka abad ke-15. Islam mengajar umat manusia mengenai Tuhan, iaitu Allah yang Esa, dan Nabi Muhammad SAW sebagai pesuruh Allah dan Rasul yang terakhir. Pada masa kini, agama Islam telah diterima oleh pelbagai lapisan masyarakat Malaysia dan terdapat segelintir masyarakat Cina dan India yang beragama Islam hasil keinginan diri sendiri untuk memeluk Islam. Terdapat juga antara mereka yang memeluk Islam hasil daripada perkahwinan campur dengan orang Melayu. Konsep ibadah adalah terlalu murni dan luas skopnya. Ia tidak sekadar ibadah khusus yang sifatnya rohaniah, tetapi juga bersifat amah, iaitu bersifat umum dan merentasi jalur hidup insan. Beribadah kepada Allah sangatlah penting sebagai tanda keyakinan kita sebagai hamba kepada Khalik atau Pencipta. Al-Quran diturunkan sebagai hudan linnas dan hudan lil muttaqin, iaitu petunjuk kepada manusia dan petunjuk kepada orang yang bertakwa. Manusia memerlukan Al-Quran untuk memahami hal-hal yang nyata, apalagi gaib. Ibadah yang menjadi sumber penghayatan kita menjadikan kita orang yang berjiwa, taat dan setia kepada Allah Ta'ala. Setiap tibanya bulan Ramadan, umat Islam pergi menunaikan solat tarawih pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadikan bulan yang paling dirindukan oleh umat Islam. Bulan ini juga khusus untuk umat Islam berpuasa, manakala pada bulan Syawal, umat Islam pergi menunaikan solat Hari Raya Aidilfitri di masjid. Hari Raya Aidilfitri adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya.